Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk perbincangan matematik tambahan tingkatan 5. Jadi untuk video kali ini kita akan tumpukan perhatian kepada satu topik 2.2, pembezaan peringkat pertama. Dan untuk video ini kita akan tumpukan perhatian untuk pembezaan yang melibatkan fungsi kubahan dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk pembezaan tu sangat penting untuk kita kena pasti bentuk asalnya supaya kita tahu apakah kaedah yang terlibat tu. Jadi sebelum ni sebenarnya saya sudah bezakannya kepada 4 bentuk, dan bentuk pertama kita sudah bincangkan dalam video sebelum ini. Jadi untuk video kali ini kita akan bincangkan bentuk fungsi seperti ini, iaitu kita panggilnya sebagai fungsi kubahan. Dan kaedah yang kita akan gunakan tu adalah pertuan rantai, dan selepas kita kuasai pertuan rantai tu sebenarnya kita boleh gunakan kaedah terus. Jadi mari kita lihat dahulu apakah definisi bagi fungsi kubahan ni. Jadi apa itu fungsi kubahan? Sebenarnya anda pernah lihat ni sebangsa tingkatan 4, iaitu merupakan fungsi yang bergabung. Contohnya adalah fgx, gfx dan sebagainya. Jadi untuk kita punya fungsi kubahan ni sebenarnya kita boleh nampaknya adalah fungsi yang bergabung lah. Jadi di sini bentuk umumnya kita akan nampaknya dalam bentuk seperti ini. Jadi apabila kita lihat ke bentuk seperti ini, kita perlu perhatikan kuasa bagi n tu. Sekiranya n tu kuasa 2, sebenarnya kita boleh kembangkan dan gunakan kaedah yang pertama, iaitu y sama dengan ax kuasa n, di mana kita beza itu kita hanya perlu pindahkan n tu ke depan. Selepas tu n tu kita kena tolakkan 1. Seperti itu saja. Jadi di sini kita ada satu contoh, dan mari kita bincangkan macam mana kita selesaikan sekiranya n tu adalah 2 lah. Jadi di sini kita akan kembangkan dahulu. Jadi anda mesti kena mahir apa yang anda belajar semasa tingkatan 2 dahulu, iaitu kita tuliskannya berulang. Selepas tu kita akan darabkan depan dengan depan, lepas tu dengan belakang. Jadi 2x darab 2x tu jadi 4x kuasa 2. Lepas tu 2x darab 5 tu 10x. Selepas tu kita akan darab pula yang belakang ni. 5 darab 2x tu jadi 10x juga. Selepas tu 5 darab 5 tu 25. Jadi di sini kita akan bentukkan fungsi y sama dengan 4x kuasa 2 tambah 20x. Lepas tu tambah 25. Jadi di sini kalau kita nak bezakan dy dx tu, kita hanya bezakan setiap sebutan di sinilah. Iaitu kita pindahkan kita punya kuasa itu ke depan. 4 tu akan darab dengan 2. Lepas tu 2 tolak 1. Selepas tu kita punya 20x tu, ini adalah kuasa 1 lah. Jadi 20 darab dengan 1, memang tinggal x kuasa 1 tolak 1. Jadi untuk 25 tu memang dia tak ada x langsung, maka dia memang akan dibiarkan sajalah. Jadi 4 darab 2 tu 8. Lepas tu x kuasa 1. Jadi 1 tu tak payah tulis lah. Lepas tu 20 darab 1, 20. Dan x kuasa sifar tu adalah 1 lah. Jadi kita punya jawapan adalah begitu sahaja. Jadi itulah keadaannya apabila kita kuasa n tu adalah 2 lah. Kita sebenarnya boleh kembangkan. Selepas tu kita gunakan kaedah yang pertama itu. Jadi kita hanya perlu bezakan setiap sebutan tu. Jadi untuk keadaan n tu sama dengan 3 atau lebih besar tu, kita perlu gunakan pertuan rantai. Jadi apa maksud pertuan rantai itu? Kita akan wakilkan kita punya fungsi dalam tu dengan u. Selepas tu kita akan katakan u itu sama dengan ax tambah b. Selepas tu kita akan wujudkan di mana kita ada y sama dengan k u kuasa n. Jadi di sini kita akan bezakan dua perkara, iaitu kita akan bezakan kita punya dy du. Lepas tu kita akan bezakan du dx tu. Jadi di sini sebenarnya pertuan rantai ni, kalau kita nampak du dengan du tu akan potong, maka dia jadi dy dx lah. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Sebenarnya kita perlu bezakan dua perkara lah, iaitu kita akan beza yang ini terhadap u, dan ini kita akan bezakan terhadap x lah. Jadi kita akan dapat dy du, iaitu kita hanya gunakan kaedah yang pertama tu, di mana kita punya n tu pindahkan ke depan. Selepas tu kuasa n tu perlu tolak 1. Jadi ini adalah yang pertama. Lepas tu kita juga kena bezakan kita punya du dx. Jadi di sini apa yang kita perlu buat tu, kita sebenarnya hanya bezakan ax sajalah, sebab a itu saja yang ada x tu. Jadi di sini kita hanya perlu letakkan x tu kuasa 1, jadi letakkan 1 depan,
dan kita darabkan A, lepas tu X yang kuasa 1 tu tolak dengan 1. Maka di sini hanya tinggal A sahaja. Jadi selepas tu kita hanya ganti masuk ke sini, di mana kita dapat N, K, U, N tolak 1. Lepas tu darab dengan kita punya A. Selepas tu apa yang kita perlu buat tu, kita hanya gantikan U tu ke dalam. Jadi kita hanya perlu dapatkan A tu darab dengan NK. Lepas tu U tu akan jadi AX tambah B kuasa N tolak 1. Jadi mungkin anda lihat bentuk umum ni, anda belum dapat bayangkan apa yang saya ceritakan tu. Jadi di sini saya sediakan 4 contoh untuk kita bincang bersama macam mana kita selesaikan setiap satu ni. Jadi mari kita perhatikan contoh tu. Jadi bezakan setiap ungkatan tu berikut terhadap X tu. Jadi di sini apa yang kita perlu buat tu, kita kena katakan dahulu U sama dengan yang dalam kurungan iaitu X tambah dengan 3. Lepas tu kita hanya perlu wakilkan Y sama dengan U kuasa 5. Manakala satu lagi itu adalah kita kena bezakan kita punya du dx tu lah. Jadi di sini kita bezakan dulu dy du. Jadi kita hanya perlu pindahkan 5 tu ke depan. Lepas tu U 5 kuasa 5 tolak 1 dapat 5 U kuasa 4. Jadi selepas tu kita perlu bezakan untuk du dx tu. Jadi dapatnya iaitu X sahaja, iaitu kita dapat 1 sajalah. Jadi di sini macam mana dapat 1 tu adalah 1. Lepas tu X kuasa 1 tolak 1. Jadi di sini memang kita akan dapat 1 darab dengan X kuasa sifar. Ingat apa-apa kuasa sifar tu memang adalah 1 saja. Jadi di sini hanya dapat 1 saja. Jadi kita punya dy dx tu sama dengan dy du darab dengan du dx. Jadi kita hanya perlu perhatikan du dengan du tu sebenarnya boleh potong lah. Jadi kita hanya ganti masuk kita punya 5 u kuasa 4 darab dengan 1. Jadi di sini kita hanya perlu gantikan kita punya u tu iaitu adalah X tambah 3 lepas tu kuasa 4. Jadi macam tu saja. Jadi selesai untuk soalan yang pertama ini. Jadi agak senang saja. Jadi kedua tu pun sama juga. Kita akan katakan dulu yang dalam kurungan tu dengan U. Jadi kita dapat 4 tolak 2X. Jadi di sini sama juga. Kita akan gantikan Y sama dengan 1/2 U kuasa 4. Selepas tu kita akan bezakan dy du. Jadi kita akan pindahkan 4 tu ke depan 1/2. Selepas tu U 4 tolak 1. Jadi lepas tu depan ni pemudahkan, kita dapat ni 2 U kuasa 3. Selepas tu kita perlu bezakan du dx pula. Jadi di sini kalau anda cepat tu sebenarnya anda boleh dapat terus negatif 2 sahajalah. Jadi kenapa negatif 2? Sebab negatif 2 darab dengan 1 lepas tu X kuasa 1 tolak 1. Jadi kita perlu bezakan pula untuk du dx. Jadi kalau anda cepat sebenarnya boleh letakkan negatif 2 terus lah. Jadi macam mana dapat negatif 2 terus tu adalah kita gerakkan 1 tu ke depan. Lepas tu negatif 2 dan X kuasa 1 tolak 1 iaitu jadi kuasa sifar lah. Jadi di sini kalau kita pemudahkan tu kita dapat negatif 2 X kuasa sifar. Jadi memangnya dapat negatif 2 sahaja. Jadi selepas tu kita hanya perlu dy dx sama dengan dy du darab dengan du dx. Jadi di sini apa yang kita perlu buat, kita ganti masuk sahaja apa yang kita kirakan tadi. Jadi selepas tu kita dapat ni 2 dalam negatif 2 tu negatif 4. Ganti masuk kita punya u 4 tolak 2x kuasa 3. Jadi macam tu sahaja. Jadi agak mudah aja. Jadi sebenarnya anda belum boleh cuba sementara Cikgu Chong bincang ini. Jadi untuk seterusnya pula kita lihat adalah bentuk seperti ini. Walaupun ini nampak macam bahagi, sebenarnya anda boleh pindah terus ke atas tu dengan tukarkan kuasa tu kepada kuasa negatif. Jadi di sini kita punya bentuk tu kita boleh tukarkan seperti ini iaitu 5 tolak 3x kuasa negatif 4. Jadi macam tu. Jadi kita akan katakan apa yang dalam kurungan tu dengan u sama dengan 5 tolak 3x.
Selepas tu kita akan bezakan dua perkara, iaitu kita ganti dulu y sama dengan u kuasa negatif 4. Bezakan dy du. Jadi pindahkan kuasa tu ke depan. Lepas tu kuasa asal tu tolak dengan 1. Jadi negatif 4 u kuasa negatif 5. Selepas tu kita bezakan juga kita punya u dengan du dx. Kalau anda sudah cepat, anda boleh letakkan negatif 3 saja. Jadi dari mana dapat negatif 3 tu? Adalah 1 darab negatif 3. Lepas tu x yang kuasa 1 tu tolak 1. Jadi di sini kita memang dapat negatif 3 darab x kuasa sifar. Makanya jadi negatif 3 saja. Sebab x kuasa sifar tu jadi 1. Jadi di sini kita darab dengan kita punya petua rantai tu. Jadi kita dapat ni dy du darab dengan du dx. Jadi selepas tu kita punya negatif 4 u kuasa negatif 5 darab dengan negatif 3. Negatif positif, 4 darab 3 tu 12. U tu kita gantikan dengan 5 tolak 3x. Selepas tu jangan biarkan jawapan anda tu dalam bentuk kuasa negatif. Jadi anda mesti tukarkan kepada bentuk pecahan atau bahagi balik tu 5 tolak 3x kuasa 5. Jadi konsep ni sebenarnya kita guna balik apa yang kita belajar semasa bab 1 tingkatan 3 lah, iaitu indeks negatif tu. Jadi akhir sekali sama juga kita boleh tukarkannya kepada atas. Jadi di sini depan tu 2/3 tu kita kekalkan dalam bentuk pecahan. Selepas tu yang belakang tu kuasanya jadi negatif 6. Selepas tu kita akan katakan u dengan dalam kurungan tu. Jadi pastikan anda katakan yang dalam tu dengan u. Jadi di sini kita bezakan. Sebelum tu kita gantikan dulu 2/3 u kuasa negatif 6. Jadi kita bezakan dy du. Pindahkan negatif 6 tu ke depan. 2/3. Lepas tu kuasa asalnya tolak dengan 1 lagi. Jadi di sini depan tu kita boleh pemudahkan. Dapat negatif 2, negatif 4, u kuasa negatif 7. Selepas tu kita juga perlu bezakan kita punya du dx tu, iaitu yang ini. Kita sebenarnya boleh letakkan 4 terus lah. Jadi kenapa 4? Sebabnya macam ni, iaitu x tu 1 tolak 1. Jadi kita dapat 4x kuasa sifar, iaitu 4 darab 1 jadi 4. Selepas tu kita hanya perlu darab balik. Jadi dy dx kita tu adalah sama dengan dy du darab dengan du dx. Selepas tu kita ganti masuk je negatif 4 u kuasa negatif 7 darab dengan 4. Jadi di sini kita darabkan yang depan tu negatif 16. U tu kita ganti balik dengan 4x tolak dengan 3 kuasa negatif 7. Selepas tu kita hanya perlu pindahkan yang negatif tu ke bawah, iaitu 4x tolak 3 kurungan 7. Jadi begitulah cara kerja untuk pembezaan fungsi gubahan menggunakan petua rantai. Jadi seperti apa yang saya terangkan tadi, sebenarnya untuk bahagian ni kita ada dua kaedah, iaitu selain daripada petua rantai kita juga boleh gunakan kaedah terus. Jadi sebelum anda gunakan kaedah terus tu, pastikan anda sudah mahir petua rantai ni sebab anda perlu faham betul-betul. Jadi di sini saya akan gunakan contoh A dan saya akan terangkan dengan cara kerja menggunakan kaedah terus tu. Dan kita boleh banding bersama apa beza antara petua rantai dengan kaedah terus. Sebenarnya hampir serupa aja. Cumanya bezanya kita tak payah banyak langkah sangatlah. Jadi seperti apa yang saya terangkan tadi, di sini saya memang terangkan dengan terperinci lah. Contohnya untuk du dx tu sebenarnya saya tunjukkan dengan terperinci kenapa kita punya x tambah 3 apabila dibezakan jadi 1. Jadi kalau anda sudah mahir tu sebenarnya anda tak payah tunjukkan begitu terperinci lah. Anda boleh terus tuliskan 1 cukup. Jadi di sini saya akan tunjukkan kaedah terus tu. Jadi kaedah terus tu kita bezanya adalah kita tidak akan wakilkan ungkapan di dalam kurungan tu dengan u. Jadi sebaliknya kita akan beza teruslah. Jadi di sini dy dx kita tu kita akan anggap ungkapan tu adalah satu sebutan saja. Jadi di sini kaedah yang kita gunakan tu sebenarnya adalah kaedah untuk pembezaan jenis pertama, iaitu melibatkan sebutan seperti ini.
Jadi apabila kita bezakan bentuk seperti ini, dy dx, kita akan pindahkan kita punya n tu ke depan. Selepas tu kita punya n tu akan tolak dengan 1. Jadi kita akan gunakan kaedah ni dalam kaedah terus tu, dengan anggap ungkapan dalam kurungan tu sebagai satu sebutan macam tu lah. Jadi di sini apa yang kita buat, kita akan pindahkan 5 tu ke depan. X tambah 3 tu tidak akan kacau dahulu. Lepas tu yang kuasa 5 tu kita akan tolak 1. Jadi perhatikan kaedahnya adalah serupa dengan jenis pertama tu lah, iaitu anggap ungkapan tu sebagai satu sebutan. Selepas tu bahagian kedua tu kita akan bezakan ungkapan di dalam tu. Jadi kita akan bezakan X tambah 3 tu di sini. Macam tu. Jadi sebenarnya langkahnya adalah hampir serupa dengan kita punya dy du dengan du dx. Bezanya hanya kita tidak tuliskan kita punya ungkapan tu dengan u. Sebaliknya kita akan beza teruslah. Jadi di sini kita permudahkan, kita dapat 5, lepas tu x tambah 3 tu, kuasa 5 tambah 1 tu jadi 4. Lepas tu yang belakang ni sebenarnya kalau anda sudah mahir untuk bezakan jenis pertama iaitu sebutan tu, X ni apabila kita bezakan tu kita akan terus jadi 1. Jadi macam tu. Jadi 1 darab 5 tu memang dia dapat 5 sajalah. Jadi di sini kita boleh tuliskan kita punya jawapan terus seperti ini. Jadi untuk kaedah terus tu, saya nasihatkan anda mesti kena mahir dahulu petua rantai. Selepas anda sudah mahir petua rantai, barulah anda cuba gunakan kaedah terus. Jadi selepas anda sudah mahir untuk bezakan bentuk fungsi gubahan seperti ini, memang anda akan perhatikan dalam buku teks kita pun kebanyakan langkah kerja tu sebenarnya gunakan kaedah terus sebabnya lebih pendek cara kerjanya. Jadi beza utamanya adalah kita tidak wakilkan ungkapan di dalam kurungan tu dengan u, sebaliknya kita akan beza terus. Dan apabila kita beza itu, kita akan anggapkan ungkapan tu sebagai satu sebutan lah. Jadi di sini kita akan pindahkan kuasa kita tu ke depan. Lepas tu kuasa untuk ungkapan tu kita akan tolak 1. Selepas tu baru kita bezakan ungkapan tu. Jadi di sini kita boleh kurangkan cara kerja kita lah, dengan syarat anda sudah pandai untuk petua rantai tu. Jadi saya akan nasihatkan semasa anda mula-mula buat tu, gunakan petua rantai dahulu. Jadi perlahan-lahan biasakan diri, dan apabila anda sudah mahir, guna saja kaedah terus tu. Kerana perlahan-lahan soalan yang akan nampak tu akan semakin rumit. Jadi apabila semakin rumit tu, anda akan digalakkan supaya anda bezakan dengan kaedah adalah langkah kerja yang paling pendek lah untuk mengelakkan kesilapan. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini, iaitu macam mana kita bezakan fungsi gubahan menggunakan petua rantai dan juga kaedah terus. Jadi saya harap video ni dapat bantu semua untuk lebih faham macam mana kita bezakan. Dan ini adalah bentuk yang kedua lah. Nanti saya akan hasilkan pula video untuk terangkan bentuk ketiga. Jadi begitu saja untuk kali ini. Kalau rasa video Jiko Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Jiko Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.